Yang pertama, isu berkaitan dengan seorang maula daripada Morocco yang dikatakan dia tu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pro, ada con lah. Ada pihak yang, dan saya tengok pihak yang pro tu tak apa ramai sangat. Pihak yang kontra, yang kutuk macam-macam tu dia lebih. Saya cakap dengan tuan-tuan, mula kita pergi dekat satu isu pertama. Isu dia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu mustahil atau tak mustahil ada? Jawapan dia, tak mustahil ada. Kalau kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni putus keturunan, tak ada dah. Orang bawa keturunan Nabi ni tak ada dah. Maka statement kita sama macam statement kafir Quraisy. Kerana orang kafir Quraisy, mereka pernah mencemuh Nabi SAW dengan kata-kata abtar. Abtar ni putus keturunan, tak ada. Mereka seronok bila anak-anak laki Nabi SAW meninggal. Mereka seronok sangat kerana tak ada lah orang nak sambung buat kerja dakwah ni, tak ada pada anggapan mereka macam tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri backup Nabi SAW dengan turun ayat Quran daripada surah Al-Kawthar, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang kata kutuk hina kamu wahai Muhammad, huwal abtar, dia yang putus keturunan. Allah teruskan keturunan Nabi SAW dengan anak perempuan baginda Fatimah radhiyallahu taala anha, nikah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, dan dapatlah cucu Nabi SAW yang nama Sayyidina Hasan dan Husain, penghulu pemuda di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang dalam dunia ni tuan-tuan, bukan nama Habib je keturunan Rasulullah. Macam-macam lah gelaran kat depan tu. Ada orang yang nama Said dengan Sharifah. Kalau tengok silsilah, betul sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang gelaran Habib, ada Maula, macam-macam lah gelaran. Ada yang tak guna. Kadang-kadang ulama-ulama ada di Mesir, dia tak guna pun gelaran apa. Tapi dia tetap adalah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana punya kita kata, kita claim lah kita kata keturunan pun, cuma dia punya muntaha, dia punya paling ending dia tu, dia mesti ending dekat Al-Hasani atau Al-Husaini. Kerana itulah dua, kemudian dia naik kepada Sayyidina Ali, dia naik kepada Sayyidatina Fatimah, situ baru naik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keturunan macam tu. Jadi ada banyaklah yang kata, kita kata di Yaman ada, di Indonesia ada, rata-rata yang keturunan Rasulullah SAW. Kalau di Yaman tuan-tuan, masing-masing tu sangat ambil berat berkaitan dengan nasab, dan mereka ada silsilah yang bersanad berkaitan dengan nasab ni, memang sampai keturunan naik siapa, dan disimpan rapi oleh para habaib terutama di Yaman. Okey, datanglah satu isu, seorang yang nama dia Maula sekian-sekian, dia pun mai. Dia mai dan jadi polemik lah di negara kita ni. Jadi macam keturunan Rasulullah. Saya dan tuan-tuan tak tahulah, sampai hari ni kita pun tak tahu betul ke atau tidak betul. Maka saya akan bagi pada tuan-tuan dua-dua andaian, ya betul atau ya tak betul. Okey, kita katalah tak betul. Contoh, dia bukan keturunan Rasulullah SAW. Bukan atau keturunan atau bukan ni, siapa yang kena clarify kat kita, jelaskan kat kita benda ni. Terutama orang yang bawa dia mai tu. Orang yang bawa Syekh tu mai daripada Morocco, dia patut buat satu video pendek. Saya tak tahu lah video tu ada ke tak, tapi saya secara peribadi saya tak pernah sampai video tu kat saya. Saya cakap umum lah kat tuan-tuan. Video tu kalau ada, sebab ada tuduhan yang berat, katanya ada scam duit, ada yang tu ranjau orang, murung lah apa. Kita tengok 5-6 benda apa nampak macam boleh tahan kat ni, puaka kat ni. Jadi kita tak tahu. Jadi benda tu membuka ruang fitnah pada orang. Sepatutnya orang yang bawa tu dia buat video, dia kata saya nama sekian-sekian, saya yang bawa Syekh ni mai,
sebenarnya Syekh ni apa yang disebutkan tu sebenarnya palsu, Syekh tak ada isu berkaitan dengan kewangan dan sebagainya, kami kenal dia, kami ada sanad dia, ini sanad keturunan dia dan sebagainya. Syekh ni banyak terlibat dengan program-program di sana, dia pun ada madrasah, dia tok guru dan mengajar. Dia patut terang dekat kita lah. Kalau dia tak terang, mungkin juga badan-badan berautoriti beragama dalam negara kita boleh buat satu penjelasan tentang siapa orang ni, betul ke tak betul dan sebagainya. Kalau betul, okey, tak ada masalah. Kalau tak betul, okey lah, katalah tak betul. Apa dia main buat dekat negara kita ni? Dia main dekat negara kita, dia ada menyertai beberapa malam cinta Rasul, majlis maulid, zikra Rasul, semua macam tu lah. Lepas tu ada slot tausiah untuk dia. Lepas tu qasidah, okey, dia pun cakap, bagi nasihat gitu. Okey. Ada tak dia ada buat kutipan dana umum, ambil duit orang untuk pembinaan sekolah ke, dia nak tukar kereta baru ke, dia nak menikah satu lagi ke, ada tak dia buat kutipan? Okey, tak ada. Ada tak benda-benda yang dia ancam keselamatan negara? Ada tak benda-benda yang dia cakap berkaitan dengan akidah, rosak? Dia kata Nabi Muhammad ni bukan Nabi terakhir, dia kata Allah tu bukan Tuhan. Ada tak isu-isu berkaitan akidah? Isu akidah tak ada. Ada isu berkaitan fiqh tak ada. Dia sebut berkaitan dengan apa perbezaan mazhab ke, dia anti, tak ada juga. Akidah tak ada, tasawuf tak ada. Dari segi agama dia hanya nasihat berkaitan sayang Nabi, cinta Nabi dan sebagainya. Okey, kita lock situ. Kalau setakat nasihat, boleh tak kita terima? Katalah satu orang bukan Islam, dia nasihat kita, dia aneh, dia India, dia tengok kita pukul 1:05 tak pergi semayang, dia kawan kita, dia kata, Ahmad, you tak pergi semayang ke? Itu sudah azan semua, you tak pergi semayang ke? Aneh tu cakap dengan kita. Aneh tu tak Islam. Kita boleh tak terima cakap aneh tu? Boleh. Kita kata aneh. Saat Nabi aneh. Saat last meal ni, saya order Milo ais tak sampai lagi, saya main, saya pergi terus. Makasih aneh ya. Sebab dia peringat kat kita benda betul. Kita tak boleh katakan aneh. Aneh. Apa cakap-cakap pula aneh pula ni. Aneh tak tahu ni. Saya tak habis semayang 3 kali, bawa munafik. Aneh kapiak. Aneh lagi teruk pada saya. Kita tak cakap ke tu sebab apa? Sebab dia nasihat kat kita aja. Katalah seorang budak darjah 2, kita main semayang Jumaat, masjid bancu ayak sangkuit. Kita pun ambil minum ayak, dalam minum tangan kiri, minum berdiri pula. Budak tu darjah 2, dia main kat kita. Dia kata, pakcik, ustazah ajak kalau minum ayak tangan kanan. Lepas tu ustazah ajak kalau minum ayak duduk. Tuan-tuan buat apa kat budak tu? Ambil sangkuit tu tuang atas kepala dia. Budak-budak ni pandai aku, jaga aku belasah tiga suku mau. Tak. Kita kata apa? Terima kasih adik, pakcik lupa tadi tu. Terima kasih ingatkan pakcik. Sebab apa? Nasihat. Dia tak mesti orang alim, orang soleh dah. Dia cakap kita, just peringatan untuk kita. Budak kecil cakap terima, atau dia cakap, katalah dia tu scammer, kita pun tak tahu apa benda. Dia cakap apa? Dia cakap suruh sayangkan Nabi, suruh selawat Nabi. Isu tu je. Tak ada isu apa pun. Katalah dia keturunan Nabi SAW, keturunan yang baik, maka dia nasihat kita, lagi-lagilah benda tu kita dengar. Kalau dia scammer pun dia tak ada apa-apa isu berkaitan dengan kefahaman, kaitan dengan akta negara, keselamatan ke apa. Tak ada apa. 2-3 tempat ban sebab apa? Bukan sebab ban isu dia. Isu tu sebab tak dapat kelulusan, apa main lambat apa. Itu je isu dia. Okey, tak apalah. Isu kedua pula, isu kopek udang. Tu jadi isu orang tu. Bila kita tak buat satu penjelasan dekat orang, orang jadi buat main lah tuan-tuan. Betul ke tak? Dia duduk macam ni. Saya tak ingat dia duduk macam ni. Kau jadi kau style dia duduk kan. Mata nampak bercelok kan, serban tu kan, muka segak tu dia duduk situ. Dia bawah tu dia bawa kutuk kan. Macam nak jaga SPM lah. Macam-macam bawah. Sebab apa dia buka ruang? Sebab saya tak kata sangat pada orang yang kata tu. Sebab kita tak ada satu penjelasan yang betul. Kalau kita kata okey, ini betul, keturunan Rasulullah kami dah cek dah, maka tak ada orang yang akan cakap. Sekali kita cakap lepas tu, kita pergi ke isu kopek kulit udang. Saya tanya tuan-tuan, boleh tak kita kopek udang bagi ke orang? Boleh ke tak boleh? Ada larangan daripada syarak kita tak boleh kopek udang? Tak ada apa. Mungkin kawan hak kopek tu, dia ingat, aku nak bawa dia ni orang soleh. Aku nak bawa kereta, ada orang lain bawa dah. Aku nak sponsor kereta, ada orang sponsor dah. Aku nak sponsor penginapan, ada orang sponsor dah. Makan orang bagi dah.
kasut orang. Semua orang buat lah. Macam mana aku nak buat baik kat tetamu aku ni? Katalah dia bukan keturunan Nabi lah. Dia just tetamu biasa je. Kita tolong kopek udang kat dia. Ada tak satu benda tu menjadi satu benda dosa? Tak ada apa. Melainkan, saya beritahu tuan-tuan macam ni. Dia kata, Aman sini, aku ni keturunan Rasulullah. Anda, hancak ayam, kopek kulit udang aku. Sekarang. Cepat bagi aku. Okey, Aman sini, nganga apa-apa. Okey, itu ada isu. Sebab dia arahkan. Sebab khidmat ni dia tak ada border lah tuan-tuan. Dia tak ada boundary. Kita nak khidmat ke orang. Tuan-tuan baru tengok kopek udang ke? Macam-macam lagi orang buat kat tok-tok guru ni. Pegang kasut. Tuan-tuan pernah tengok pemimpin, tak kira lah pemimpin dalam negara ke luar negara ke, pemimpin kat planet ke. Planet lah senang. Pemimpin tu dia duduk kat planet Pluto. Dia berdiri, dia suruh orang pakai kasut kat dia. Kawan tu pakai kasut kat dia. Ada hari pemimpin tu dia duduk, dia suar kaki dia pakai kasut kat dia. Ada tak orang? Ada. Salah tak? Tak salah. Dia tu dapat gaji, kerja dah, dia pakai kasut. Baby kat dia. Itu bergaji, itu disuruh. Ini tak disuruh. Kita seronok nak khidmat ke orang. Macam mana nak tolong orang tu lah. Kadang-kadang benda-benda tu kita tak payah suruh lah. Mak kita tuan-tuan duk lunjuk kaki. Mak tak payah habang lah kat kita. So picit kita, picit kaki mak kita, khidmat kat bapak kita, picit badan belakang. Itu tak payah tak habang. Sebab tu khidmat. Yalah, mak bapak lain. Tetamu lah. Isu dia bila kita tak kunci dia siapa latar belakang dia. Jadi kita buka ruang yang kutuk. Katalah betul dia keturunan Rasulullah SAW. Macam mana nak pergi minta maaf kat dia balik? Kutuk ikut dan gila-gila kata kat dia macam-macam tu. Katalah dia bukan keturunan Rasulullah SAW. Dia orang biasa je. Dia bukan keturunan. Saya pun tak tahu dia ada claim kata dia ke atau orang yang duk abang. Orang yang bawa tu pun dia punya statement tu, claim tu macam tinggi sangat. Cucu cicit. Kita dengar cucu cicit ni macam anak menakan Sayyidina Hasan dengan Husin. Dia dekat sangat ke tu. Habak keturunan, okey lah orang faham. Ini cucu cicit. Orang rasa, ada lagi ke cucu cicit? Orang duk faham ke tu. Apa pun, katalah dia bukan keturunan Rasulullah. Kita kutuk dia. Saya beritahu tuan-tuan, apa beza kita dengan dia? Katalah dia scammer apa kita kutuk dia. Dia satu masalah lah, kita pun satu masalah. Apa beza kita dengan dia? Maka isu yang kita tak tahu, baik kita tak payah ambil tahu. Boleh jadi dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi dia tak jadi. Tak ada apa-apa isu berkaitan kopek udang ke, khidmat ke, apa ke. Maka kita ni memanglah tuan-tuan, kita nak menulis tu, Facebook tu memang kita boleh tulis. Akhir zaman ni bukan saja mulut je, tangan. Tuan-tuan baca Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut kat kita awal dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Sebab apa ayat tu Allah cerita kat kita Quran untuk bacaan akhir zaman? Kerana akhir zaman ni mulut kadang-kadang tak apa nak cakap dah. Yang dalam banyak-banyak Allah Taala sebut tutup mulut, tangan mula cakap dulu. Padahal tuan-tuan baca dalam Quran, kulit ada hadis, ada ayat Quran yang Allah kata kulit akan cakap, kaki pun duduk di bawah, tapi tangan duduk di mula. Sebab tangan ni dia banyak sangat buat benda-benda tak okey, terutama di akhir-akhir zaman. Jangan sedap tulis apa yang kita nak tulis, nanti susah nak minta maaf kat balik dekat orang. Naya. Keadaan yang paling sedih adalah apabila di akhirat semua amal soleh kita berada di timbangan orang lain. Penat main kuliah, penat main buat ini dan sebagainya, lain duduk di timbangan orang lain. Jadi kita berhati-hati dalam isu ni.